Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahab, saya Nur Farah Atika binti Amran, mewakili pasukan saya dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, akan membentangkan satu kajian awal yang bertajuk Faktor Pengaruh Bahasa Inggeris dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Asing. Dalam kajian Norlida pada tahun 2018, beliau mendapati bahawa kursus bahasa Mandarin mempunyai permintaan yang tinggi, khususnya di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Walau bagaimanapun, Tan pada tahun 2011 dalam kajiannya di sebuah universiti awam mendapati bahawa pelajar-pelajar yang mengikuti kursus bahasa Mandarin menunjukkan tahap penguasaan bahasa Mandarin yang lemah dan tidak memuaskan. Hal ini kerana ketika sesi pembelajaran bahasa Mandarin terdapat faktor luaran dan faktor dalaman yang mempengaruhi sesi tersebut. Antaranya ialah faktor bahasa ibunda dan faktor bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris jika di Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh kajian Mamat pada 2016 apabila beliau mendapati bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa yang wajib digunakan di peringkat pengajian tinggi. Manakala kajian Mustafa pada 2017 pula mendapati bahawa bahasa pengantar yang digunakan di pelantar media seperti televisyen, aplikasi telefon pintar dan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan Twitter ialah bahasa Inggeris. Oleh itu, kajian awal ini berfokuskan kepada faktor bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris. Kajian ini mempunyai 3 persoalan iaitu apakah tahap media, tahap rakan sebaya, tahap pengajar menjadi faktor pengaruh bahasa Inggeris dalam pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Objektif kepada kajian awal ini ialah untuk mengenal pasti sama ada media, pengajar dan rakan sebaya menjadi faktor bahasa Inggeris mempengaruhi pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah teori interaksi oleh Halliday. Kajian ini bersifat kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik. Soal selidik ini telah dijawab oleh 10 orang pelajar Melayu di sebuah institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Kaedah kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik digunakan kerana untuk mengkaji min keseluruhan responden terhadap faktor pengaruh bahasa Inggeris dalam pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Dapatan daripada kajian ini mendapati bahawa media mendapat min yang tertinggi iaitu 4 terhadap faktor pengaruh bahasa Inggeris dalam pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Manakala rakan sebaya dan pengajar pula mendapat min sederhana iaitu 3.04 dan 3.42. Walau bagaimanapun ini hanyalah kajian awal. Justeru, kajian lanjutan seharusnya dijalankan dengan beberapa penambahbaikan. Antaranya ialah dengan meningkatkan bilangan responden, memperbagaikan item soal selidik serta memfokuskan kepada salah satu aspek yang menjadi faktor terbesar sahaja. Kajian ini perlu dijalankan untuk menganalisis masalah semasa mempelajari bahasa Mandarin di peringkat pengajian tinggi, terutamanya di universiti yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kajian ini diharap dapat membantu ahli akademik yang mengajar kursus bahasa Mandarin untuk memperbaiki strategi pengajaran dan juga diharap dapat membantu kepada pelajar yang mengambil kursus bahasa Mandarin untuk meningkatkan lagi strategi pembelajaran mereka dalam kursus bahasa Mandarin. Sekian, terima kasih.